komputer. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Pertamanya kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bertemu pada malam ini sebagaimana yang telah dijanjikan. Kuliah live online anjuran Surau Al-Furqan Fasa 2 Puncak Alam. Ya, saya ulang, Surau Al-Furqan Fasa 2 Puncak Alam. Waalaikumsalam, air mata kasih. Ya, nama yang mula-mula tu saya tak perasan, ya, sebab tertutup, ya. Tapi air mata kasih tu saya nampak. Waalaikumsalam air mata kasih. Sama-sama. Intan Sumayyah, ya, terima kasih. Ibnu Ramli, terima kasih. Nur Aminah. Waalaikumsalam Nur Aminah. Ya. Waalaikumsalam Nur Aminah. Ya. Ada yang mula-mula tu saya tak nampak nama dia, tak dapat nak disebut, ya, tapi saya jawab salam dia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Rizalman Maksum. Terima kasih Rizalman Maksum. Terima kasih Wan Hasnuddin. Terima kasih Haji Mak Nazri sekali lagi. Terima kasih Aqilah Muhammad Nur, ya. Terima kasih Aqilah Muhammad Nur, ya, kerana bersama-sama saya pada malam ini, ya.
Pertamanya kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada malam ini bertemu untuk kita meneruskan kuliah live online kita. Pada malam ini kita nak memulakan bacaan tafsir ke atas surah, ke atas surah Takwir, ya, ke atas surah At-Takwir. Dan ia adalah anjuran oleh surah Al-Furqan, ya. Anjuran oleh surah Al-Furqan, Puncak Alam 2, ya. Puncak Alam 2. Dan saya akan istiqamah surah At-Takwir ini untuk surah Al-Furqan, ya. Saya akan menyambung sebab surah Al-Furqan ni dia akan buat sebulan sekali, ya, dia akan buat sebulan sekali. Jadi bolehlah saya menyambung, ya, sebulan sekali insya-Allah, ya. Saya menyambung sebulan sekali, ya. Waalaikumsalam Juwani, ya. Waalaikumsalam Juwani. Terima kasih kerana menyertai, ya, terima kasih kerana menyertai, ya. Baik. Okey. Baik, pertamanya kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada malam ini bertemu ikut jadual yang telah dijanjikan, ya, oleh kita, ya, dapat berjalan dengan baik, kesihatan pun elok. Atas doa tuan-tuan, insya-Allah antaranya atas keberkatan doa tuan-tuan, ya, tubuh saya sihat, dapat saya meneruskan kuliah kita pada malam ini, ya. Sebagaimana saya sebut tadi tuan-tuan, ya. Ya, terima kasih Muhammad Taufik kerana menyertai pertemuan kita, menyertai pertemuan kita pada malam ini, ya. Terima kasih Muhammad Taufik, ya. Muhammad Nazri. Waalaikumsalam Muhammad Nazri. Waalaikumsalam Zauji Wildani. Menyibuk saja, ya. Dan begitulah seterusnya. Baik. Kita mulakan, ya, kuliah kita. Kita mulakan kuliah kita dengan surah At-Takwir, ya. Baik. Mula-mula kita pergi kepada muqaddimah, ya. Muqaddimah surah At-Takwir ini. Terima kasih Sujud Esman, ya. Terima kasih Sujud Esman kerana doakan saya sihat dan selalu mendoakan saya dan selalu mengambil berat pasal saya, ya. Sahabat saya ni Sujud Esman lama dah jadi sahabat saya. Baik, kita startlah kuliah dulu sambil saya mengintai nama-nama yang masuk, ya. Laksa Corner Langkawi, ya. Terima kasih. Waalaikumsalam Laksa Corner Langkawi hanya menyertai. Baik. Muqaddimah dia tak panjang tuan-tuan, ya. Muqaddimah oleh salah satu penafsir menyebut mim maqasidihi surah, daripada tujuan surah. Apakah tujuan surah ini? Ya, tujuan sahabat saya Mahizam Ahmad, yang masuk serta Mahizam Ahmad ni sahabat dunia akhirat ni, insya-Allah, ya. Sahabat baik sangat, ya, insya-Allah. Sedih lama tak dapat jumpa dia, ya. Terima kasih Mahizam. Baik. Okey, mim maqasidis surah, daripada tujuan-tujuan surah, ya. Disebut di sini taswir, untuk memberi gambaran tentang taswirul qiyamah. Tujuan surah ini ialah untuk memberi gambaran tentang hari kiamat, ya, bi infirat al-kaun,
Dengan hari kiamat tu berlaku dengan apa? Dengan kehancuran alam semesta, al-kaun, ba'da ihkamihi, ya, selepas berakhirnya tempoh, ya, selepas berakhirnya tempoh dunia ini, ya, selepas berakhirnya tempoh dunia ini. Itu tujuan dia, nak berikan gambaran tentang hari kiamat. Itu tujuan surah At-Takwir. Baik. Kemudian Imam Qurtubi membawa mukadimah surah At-Takwir ini dengan menyebut surah At-Takwir Makkiyah fi qawlil jami'. Surah At-Takwir ini adalah surah Makkiyah, yakni surah yang ayat-ayatnya turun di Makkah Al-Mukarramah. Bermakna sebahagian besar ayat-ayatnya adalah ayat-ayat berkenaan prinsip dasar, terutamanya akidah Islam, oleh sekumpulan besar para ulama, menyebut dia sebagai Makkiyah. Dan kata Qurtubi lagi, wahiyya tis'un wa ishruna, dan dia adalah 29 ayat. Ya, surah ini ada 29 ayat. Ya, namun boleh jadi saja di sana ada pendapat-pendapat lain dalam pengiraan, ya, ayat-ayat Al-Quran. Ya, kadang-kadang berlaku perbezaan dalam pengiraan ayat-ayat Al-Quran. Perbezaan berlaku kenapa? Kerana, ya, ada ayat dikira satu oleh setengah ulama. Ada pula ulama mengira ayat yang sama tapi dua ayat. Itu antara punca kenapa berlaku perbezaan kiraan ayat Quran. Macam keseluruhan ayat Quran, tuan-tuan, ya, ada yang kata 6,238 ayat, dan ada juga yang menyebut 6,666 ayat. Itu paling popular lah, ya, sebab sebutan angka tu menarik, kan, orang suka. Sebutan angka tu menarik dan orang suka. Jadi apa nama ni, disebut, maknanya orang suka sebutlah 6,666 ayat tu. Okey, tak apa, baik. Okey. Kemudian qala al-Imam Ahmad, Imam Qurtubi menyebut lagi, qala al-Imam Ahmad haddatsana Abdul Razzaq akhbarna Abdullah bin Bahir, sampailah kepada annahu sami'a ibn Umar yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu 'ainin falyaqra idza asy-syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u infatarat wa idza as-samaa'u syaqqat. Ini Imam Qurtubi membawakan suatu hadis, ya, satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang suatu hadis di mana Rasulullah SAW menyebut siapa yang dia berasa teringin nak tengok hari kiamat, ya, seolah-olah hari kiamat tu depan mata dia, ya, hari kiamat belum berlaku, dia masih hidup atas dunia, tapi dia nak tengok hari kiamat seolah-olah hari kiamat tu berlaku depan mata dia, ya. Kenapa? Supaya dapat mimpi. Tidak. Bukan cerita mimpi, tapi ini adalah cerita, dia kata maka hendaklah membaca Iza Syamsu Kuwirat, yakni surah At-Takwir ini. Hendaklah dia membaca surah At-Takwir ini. Kemudian dia kata baca lagi surah Iza Sama'un Fatarat, dan juga membaca surah Iza Sama'un Syaqqat. Ya, kata Nabi, ketiga-tiga surah ini kalau kita baca dan kita cuba fahamkan betul-betul isi kandungannya, ya, maka kita akan seolah-olah, ya, melihat, kita seolah-olah melihat hari kiamat depan mata kita, ya, dengan segala keterangan dan penjelasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah kita lihat depan mata kita. Jadi antaranya ialah surah At-Takwir yang sedang kita bincangkan ini, yang sedang kita nak baca tafsirannya ini. Moga-moga insya-Allah selepas kita membaca tafsiran daripada ayat-ayat surah ini, kita seolah-olah akan dapat melihat
hari kiamat itu berlaku di hadapan mata kita, ya, hadapan mata kita. Okey. Terima kasih Muhammad Fadli Abdul Karir, ya. Terima kasih Muhammad Fadli Abdul Karir kerana ikut serta, ya, dalam kuliah saya ini, ya. Kabare. Muhammad Nazri ini dia guna bahasa Jawa pula. Kabare katanya. Ni Nazri Cindai ni, ya. Baik. Okey, kita sambung balik. Hakaza rawahu Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi an Ibn Abbas, ya. Daripada Ibn Abbas, daripada dan sebagainya. Itu sanad lah, sanad hadis ataupun sanad kepada riwayat. Sanad hadis atau sanad kepada riwayat, ya. Baik. Okey. Kemudian tuan-tuan, ya. Kemudian kita lihat pada ayat pertama. Habis mukadimah habis. Macam saya kata tadi, mukadimahnya ringkas je. Okey, tak panjang. Saya pun tak nak ambil panjang-panjang, ambil yang penting-pentingnya. Sekarang kita masuk pada ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Iza syamsu kuwirat. Iza syamsu kuwirat. Ya. Itu ayat pertama. Ayat pertama, ya. Apa maksudnya? Okey. Salah seorang penafsir menyebut iza syamsu jumi'a jirmaha wa dhahaba dawha. Maksudnya ialah apabila matahari itu dikepalkan, dihimpunkan pun boleh, dikumpulkan pun boleh. Tapi saya kira dengan berdasarkan tafsiran-tafsiran yang lain, dikepalkan tu lebih relevan lah, ya. Dikepalkan jirimnya, isi tubuhnya, isi tubuhnya, maka hilanglah cahayanya, ya. Maka hilanglah cahayanya. Okey. Ada penafsir pula Imam As-Sa'di, dia kata apa? Iza hasalat hazil umur hailah. Apabila berlakulah perkara yang menakutkan ini, ya. Apabila berlakulah perkara yang menakutkan ini, ya. Wa alima kullu ahadin ma qadamahu li akhirati. Maksudnya bila berlaku je hari kiamat, tuan-tuan, setiap diri kita ni masa itulah baru kita akan mengetahui apa yang telah kita sediakan untuk hari akhirat kita, ya. Apa yang telah kita sediakan untuk hari akhirat kita. Masa hidup ni mungkin kita tak peduli pun apakah bekalan-bekalan yang kita persiapkan untuk hari mati kita atau hari akhirat kita. Masa hidup ni kita tak terfikir pun, ya, tentang apa yang kita sediakan untuk hari akhirat kita ni. Lalu kata penafsir ni berdasarkan ayat 1 surah surah At-Takwir ini, tuan-tuan, bila dah berlaku hari kiamat depan mata, barulah kita terfikir. Bahasa Melayu kata dah terantuk baru tengadah. Ya, dah terantuk baru tengadah, dah terlambat baru terfikir. Allah, berlaku dah hari kiamat yang dijanjikan. Berlaku dah hari kiamat yang disebut-sebut selama ini oleh ustaz-ustaz di dunia, dalam kuliah-kuliah, ceramah-ceramah. Berlaku dah. Alamak, apalah yang aku ada untuk bekalan ni? Amalan aku banyak mana untuk ditimbang oleh Allah? Amalan aku banyak mana untuk jadi bekal aku kepada Allah? Wa ma ahdaruhu fiha min khairin wa syarrih. Barulah pada masa itu dia tergambar dan terfikirkan apa yang dia bawa bersama-samanya ke akhirat itu daripada kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan. Wazalika, iaitulah idza kana yaumul qiyamah tukawwiru syams, iaitulah apabila berlakunya hari kiamat. Apabila antaranya apa yang berlaku pada hari kiamat itu ialah apabila matahari itu digulung, matahari itu bergulung, matahari itu bergulung. Idza kana yaumul qiyamati tukawwiru syams, ai maksudnya
tajma'u wa talaffu, iaitu melimpah-limpah dan berputar-putar. Matahari itu di sini boleh juga diartikan kuwirat itu. Kalau tadi kita artikan kuwirat itu di kepal, di sini boleh pula diartikan kuwirat itu dengan melimpah-limpah, berputar-putar. Wa yakhsiful qamar, dan apa nama ni, oleh kerana dia melimpah-limpah api je dan berputar-putar itu air matahari itu, wa yakhsiful qamar, maka dia menghancurkan bulan. Dia menghancurkan bulan, wa yalqiyani finnar, kemudian matahari itu tadi dilemparkan ke dalam dilemparkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsiran oleh Imam As-Sa'di, tafsiran oleh Imam As-Sa'di. Baik. Okey. Baik, kemudian tuan-tuan, online tak apa elok, itu masalah internet lah tu. Mungkin dekat tempat jual ni, minta masing-masing tolong reportkan tentang siaran, kualiti siaran di tempat masing-masing. Baik. Okey. Kemudian ada juga penafsir menafsirkan ayat yang sama. Takarrara lafzun, diulang-ulang atau mengulang-ulang lafaz iza fi hadhil ayat 12 marrah. Kata penafsir ini, perkataan iza tu diulang sebanyak 12 kali. Iza syamsu kuwirat, wa iza nujumun kadarat, wa iza al-jibalu suyirat. Kan? Iza tu diulang sebanyak berapa kali? Dalam surah Takwir ini, perkataan iza itu diulang sebanyak 12 kali. Dan perkataan iza ni dia perlukan jawapan. Apabila kita sebut bila. Kalau engkau keluar, bila engkau keluar je daripada rumah ni, kenapa? Apa jawapan dia? Bila seorang suami misalnya berkata kepada isterinya, bila engkau keluar je daripada rumah ni, bila engkau keluar saja daripada rumah ni, bila engkau keluar saja daripada rumah ni, apa jawapan dia? Tercerailah engkau, misalnya. Itu jawapan dia. Maka begitu juga dalam surah ini. Dalam surah ini bila Tuhan sebut iza, apabila, apakah jawapan sebenarnya? Jawab syarat, jawab kepada syaratnya ialah alimat nafsum ma ahdarat. Jawapan kepada iza apabila ni ialah ayat 14 nanti. Walaupun izanya ada 12, tapi jawapannya pada ayat 14 nanti. Alimat nafsum ma ahdarat. Macam yang disebut oleh tafsir As-Sa'di, oleh Imam As-Sa'di tadi. Kamu tahulah, bila matahari dah begini, bila bulan dah begini, bintang dah begitu, laut dah begini, binatang-binatang telah dikumpulkan macam tu, macam ni. Tahulah kamu, tahulah setiap diri apa yang telah dia persiapkan untuk hari akhirat, apa yang telah dia persiapkan untuk hari kiamat. Apa yang dia telah persiapkan untuk hari kiamat. Baik. Itu tuan-tuan. Ini kita kena faham dalam persoalan ini. Lalu kata penafsir ni lagi, wa hadza tikrar bi lafzi iza, dan pengulangan ini dengan lafaz iza min maqasidihi tashwiq lil jawab. Dan perkataan iza ni disebut banyak-banyak kerana dia nak menjadikan penting jawapan dia tu, iaitu ayat 14 tu, iaitu alimat nafsum ma ahdarat tu. Dia nak jadikan pentingnya ayat 14 tu supaya kita tertunggu-tunggu. Kerana apabila pendengar mengetahui keadaan ini dan secara berulang kali dia menunggu dan ingin mengetahui jawapannya,
Bila disebut iza tu banyak kali, iza syamsu, iza, akhirnya dia tertunggu-tunggu. Apabila apa ni? Matahari pecah, bintang berguguran, binatang dikumpulkan, anak yang keguguran, anak unta dibiarkan. Kenapa ni? Apa yang akan berlaku ni? Alimat nafsum ma ahdarat. Masa tu barulah kamu tahu hari kiamat dah berlaku, dan masa tu barulah kamu terfikirkan amal ibadah yang kamu telah letakkan dalam akaun akhirat kamu, untuk kamu guna di akhirat nanti. Apakah kamu telah memenuhkan akaun akhirat kamu? Ke duit harta benda kamu masih banyak dalam akaun bank, yang bila kamu mati nanti dia akan jadi harta anak bini kamu semata-mata. Kamu tak boleh guna apa dah, kecuali anak bini kamu teringat kamu dan gunakannya untuk kelebihan kamu. Masa tu barulah teringat, ya Allah, duit aku masih banyak dalam bank, belum sempat lagi aku belanjakan pada jalan Allah, belum sempat aku sedekahkan. Ya Allah, salat sunat aku tak banyak, aku bertangguh, nak baca Quran pun tak banyak, nak setiap kali nak baca bertangguh, nak salat sunat bertangguh, nak sedekah bertangguh. Masih banyak duit aku dalam bank, tak ada dalam akaun akhirat. Itu dikata alimat nafsum ma ahdarat. Jadi diulang-ulang perkataan iza ini supaya kita mengambil berat, peringatan yang Allah nak berikan pada ayat 14 tu, iaitu bahawasanya adakah kita mengambil berat tentang akaun simpanan akhirat kita, tentang ibadah-ibadah dan amalan-amalan kita di hari akhirat kelak. Tu jangan bila dah berlaku hari kiamat, bila kita dah berdiri tegak di hari kiamat, kita sedar itu adalah hari kiamat, baru kita teringat, ya Allah, amalan aku masih sedikit, amalan aku masih tak cukup. Baik, amalan aku masih sedikit, amalan aku masih tak cukup. Kerana bila pendengar mengetahui keadaan ini, pendengar Al-Quran lah mengetahui keadaan ini, dan secara berulang kali pula dia akan menunggu dan ingin mengetahui jawapannya, dan bila dia mendengarnya, dia dapat memahami untuk dirinya semua apa yang patut difahaminya. Jadi dia akan faham dengan perkataan alimat nafsu, dia akan terasa alimat nafsu, amaran yang nak diberikan dalam alimat nafsu ma'adara itu, dia akan terasa, tuan-tuan. Dia akan terasa, dia akan terasa. Itu dia. Okey, baik. Terima kasih. Saya tak ingat sama ada saya dah sebut air mata kasih atau belum. Nur Aminah ni dah sebut kan? Ya, air mata kasih, terima kasih. Waalaikumsalam air mata kasih. Terima kasih sebab menyertai. Robiah Type. Ya, Robiah Type. Ya. Terima kasih kerana menyertai. Okey, baik. Ya, Juani. Di Terengganu tak clear. Tak apalah, rezeki kawan-kawan di Terengganu, ya. InsyaAllah moga-moga lah, mungkin hujan ke apa ke, wallah alam. Ya, tempat lain semua kata clear. PJ clear. Ya, PJ clear. Ni dekat mana? Juani lah. PJ clear, ada laporan daripada PJ, dia kata clear, ya. Di flat Mentari clear, sejuk Asman. Okey. Ini mungkin rezeki orang Terengganu tak berapa clear line, ya. Tak apalah, nak buat macam mana, ya. Berdoalah moga line talian semakin pulih, insya-Allah, ya. Baik. Seremban clear. Ini ada laporan oleh Siti Aida. Terima kasih Siti Aida, ya. Seremban clear. Okey, baik. Ini masalah Terengganu lah, ya. Saya pun mungkin saya rindukan Terengganu. Lama dah tak pergi Terengganu. Dulu selalu pergi ke Terengganu, ya. Okey, baik. Kemudian kita tengok pula penafsir lain, ya. Dalam menafsirkan ayat yang sama. Ayat pertama daripada surah At-Takwir ini, ya, ayat yang sama daripada surah At-Takwir ini, ya, ayat yang sama, iaitu iza syamsu kuwirat,
Kata penafsir ni, qala Ali bin Abi Talha, berkata Ali bin Abi Talha daripada Ibnu Abbas, azlamat, iaitu menjadi gelap. Maknanya menurut menurut Ibnu Abbas yang dikatakan oleh Ali bin Abi Talha, Ibnu Abbas menafsirkan iza syamsu kuwirat itu ialah apabila matahari itu menjadi gelap ataupun menjadi padam. Apabila matahari itu menjadi gelap, apabila matahari itu menjadi padam. Wa qala Qatadah wa Muqatil wal Kalbi, berkata pula kata penafsir ni, Qatadah, Muqatil dan Kalbi, zahaba dawha iza syamsu kuwira, itu maksudnya lah apabila matahari itu hilang cahayanya. Cara mana dia hilang, itu terpulanglah. Boleh kita rojok dan boleh kita dapatkan sedikit gambaran melalui tafsiran-tafsiran yang ada diberikan sebelum ini. Tafsiran-tafsiran yang ada diberikan sebelum ini. Wa qala Mujahid, Mujahid pula, penafsir ini mengambil pula perkataan Mujahid. Penafsir ini dia rajin ambil perkataan para ulama yang lain. Baghawi, ini sebenarnya Baghawi, tafsiran Baghawi. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid, id mahallat, hilang, yang maksudnya hilang juga. Samalah tadi macam perkataan Qatadah, Muqatil dan Kalbi tadi, cuma mereka menggunakan perkataan zahaba dawha, perasa zahaba dawha. Mujahid yang menggunakan perkataan id mahallat. Kemudian waqala Az-Zajjaj, berkata pula Az-Zajjaj, lufat kama tulafful imamah. Ni. Ini mungkin nampak jelas sikit. Apa dia kata kat sini? Kata Zajjaj apa? Lufat, dia dilipat. Matahari itu dilipat atau digulung. Tulafful imamah, sebagaimana digulungnya serban. Matahari itu digulung sebagaimana digulungnya serban. Kepala kita kan bulat. Kepala kita ni bulat. Anggapkan kepala kita ni matahari. Jadi bila Tuhan kata iza syamsu kuwirat situ, ialah bila matahari itu dilipat, digulung. Yang macam orang melipat serban. Macam umpama orang menggulung serban. Umpama orang menggulung serban kat kepala. Cuma serban, kalau kepala kita tu serban tu lah digulung. Kalau matahari ni apa benda yang digulung ke matahari tu? Itu tidak pula diberitahu. Diberitahu kalau ikut tafsiran ini, matahari itu digulung macam kita gulung serban, tapi digulung dengan apa? Wallahualam. Sama ada dia berguling, dia bulat, dia berguling, ataupun dia digulung dengan sesuatu sehingga dia dia digulung, disimpan, seolah semacam disimpan. Matahari itu disimpan, digulung tu, dibungkus, disimpan. Tu yang dia gelap tu. Tu yang cahaya mataharinya tak ada, hilang tu. Seolah macam tu lah. Tu gambaran lah, bukannya tepat. Yuqal, dikatakan, kawartul imamata ala rasi, aku menggulung serban atas kepala aku. Tu gambaran dia. Wa aslu takwir jam'u ba'di syai'i ila ba'din. Dan asal makna takwir ialah mengumpulkan, mengepalkan sesuatu sebahagian dengan sebahagian yang lain. Itu takwir. Kita mengepalkan, mencampur adukkan, menggumpalkan. Itu asal makna takwir. Fama'nahu, maka maknanya anna syamsa yujma'u ba'duha ila ba'din summa tulaf. Bahawasanya matahari itu dihimpunkan, dikepalkan, ba'duha ila ba'din, sebahagiannya dengan sebahagian lain, summa tulaf, maka terlipatlah dia, terbungkuslah dia. Fa iza fu'ila biha zalika zahaba dawha, maka bila dibuat sebegitu rupa, hilanglah cahayanya. Kan? Dengan izinlah, boleh jadi salah
saya dapat faham seolah-olah macam matahari itu disimpan, dibungkus. Ya, dibungkus sehingga cahayanya tidak berfungsi lagi. Itu yang dia jadi gelap tu. Yang tu yang dikatakan zahaba dawuha tu. Ya, dia menjadi gelap. Tuan-tuan bayangkan macam mana kalau kita gelap. Ya, tuan-tuan pernah berada dalam kegelapan yang gelap sangat pekat. Hari kiamat nanti bila matahari dah tak ada, bulan pun tak ada. Kalau macam di dunia ni tuan-tuan, blackout, berlaku blackout belah malam. Kalau belah siang tak apalah, belah malam berlaku blackout. Tak apa, masih ada cahaya bulan misalnya. Cahaya bulan masih ada. Cahaya lampu kereta di jalan masih ada. Masih ada cahaya-cahaya tertentu. Tapi hari kiamat ni, bila matahari padam, ya, bila matahari padam tuan-tuan, ya, dia padam sungguh. Bulan, cahaya bulan pun tak ada. Cahaya lampu kereta ke elektrik tepi jalan ke memang tak ada dah. Sedikit cahaya pun tak ada, gelap gelita sungguh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak rasa, masuklah satu bilik yang kosong gelap, yang bila ditutup pintunya tak ada cahaya masuk sedikit pun. Cuba masuk kat bilik store ke, sumbat tepi-tepi pintu bilik store tu, sumbatkan tuan-tuan, ya, supaya apa nama ni kita dapat rasa kegelapan dia. Ya, kegelapan tu kita dapat rasakan. Okey. Terima kasih Syamsiah kerana menonton. Terima kasih Normala. Normala ni Kak Ipar saya kot, ya. Terima kasih Syamsiah. Terima kasih Kak Normala, ya, kerana mengikut serta apa nama ni siaran saya ni, ya, mengikut serta siaran ini, ya. Baik. Okey. Kemudian kita sambung lagi. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, ya, yukawwirullahu syamsa wal qamara wan nujuma yawm. Allah menggumpalkan matahari, bulan dan bintang yaumal qiyamah fil bahri. Ini satu lagi. Ini satu lagi bentuk penafsiran dari Ibnu Abbas juga. Penafsiran Ibnu Abbas yang ini lebih spesifik, ya, di mana Ibnu Abbas mengatakan yukawwirullahu syamsa wal qamara wan nujuma yaumal qiyamati fil bahri. Allah menggumpalkan, ya, Allah gumpalkan bulan, matahari, bulan dan bintang tu Allah kepalkan, Allah gumpalkan tiga-tiga tu. Kemudian Allah letakkan dia dalam laut. Laut mana? Laut ada dekat bumi, ya. Makna kalau kita ikut tafsiran Ibnu Abbas ni, maknanya Allah gumpalkan tu matahari, bulan dan bintang-bintang tu Allah gumpalkan, kepal-kepalkan sampai jadi kecil. Matahari yang besar saiznya itu, bulan yang besar saiznya, bintang juga. Bintang besar saiz dia tuan-tuan, bintang ni. Apalagi bulan, apalagi matahari. Rupanya digumpal-gumpalkan di hari kiamat besok sehingga menjadi kecil. Sehingga ketiga-tiga yang digumpalkan ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Ke dalam api neraka. Fatadribuha fatasiru nara, lalu dipukul-pukulkan, ditepuk-tepukkan macam kalau orang buat kuih tu, diuli-uli, diayak-ayak. Fatasiru nara, maka terhasillah daripadanya api. Itu yang menyebabkan bumi terbakar tu. Itu yang antara sebabnya pada hari kiamat bumi itu terbakar. Antara apa yang berlaku pada hari kiamat ialah terbakarnya bumi kita ini. Dan barangkali inilah antara permulaannya. Barangkali inilah di antara permulaannya. Ya, baik. Akhbarna Abdul Wahid Al-Malihi. Akhbarna Ahmad bin Abdullah Naimi. Akhbarna sampailah kepada Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal
Asy-syamsu wal qamaru, matahari dan bulan itu yukawwirani yaumal qiyamah, digumpalkan pada hari kiamat. Membawa pengertian yang samalah, digumpalkan. Digumpalkan. Baik. Kita tengok pula penafsiran Qurtubi. Apa yang Qurtubi tafsirkan berkenaan yang ini. Saya tak ambil semualah yang Qurtubi ambil. Saya ambil yang penting sahaja. Yang penting sahaja. Iaitu qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, takwir tu tadi tu, yang kata takwir tu apa dia? Iza syamsu kuwirat tu, takwir kuwirat tu. Jadi itu takwiruha, kuwirat tu ialah idkhaluha fil arshi. Ini Ibnu Abbas juga. Ibnu Abbas ni banyak penafsiran dia. Ibnu Abbas ni dikata takwir tu ialah idkhaluha fil arshi, pemasukkan matahari itu ke dalam arasy. Dalam bahasa lain seolah-olah macam saya kata tadilah, lebih kepada perkataan simpan. Bila dah hari kiamat, maknanya matahari dah tak ada berfungsi. Dari kiamat dah habis, dah berhenti, matahari berhenti fungsi dah. Simpan, seolah-olah kata simpan. Macam saya nak buat rakaman ni, pasang lampu, ada 2 lampu dipasang. Ada 2 lampu, pasang mikrofon, macam-macam dipasang. Bukan? Bila habis ceramah kang, habis rakaman kang, dah tutup lampu, tutup mikrofon, tutup kamera, tutup semuanya. Dah habis. Maka seolah begitulah pada pandangan saya lah, apa yang saya dapat dari segi tafsiran yang saya baca ni tuan-tuan. Seolah-olah bumi dah habis, dunia dah habis, simpan matahari, simpan. Matahari disimpan. Tu yang kata lufat, dibungkus, dibungkus macam orang melilit serban. Itu macam nak simpan lah tu, membungkus macam nak simpan. Maka lebih jelas dengan tafsiran Ibnu Abbas di sini, takwiruha idkhaluha fil arshi, pemasukannya ke dalam arasy, atau boleh juga diartikan dengan penyimpanannya ke dalam arasy, penyimpanannya ke dalam arasy. Wal Hasan, dan Qurtubi juga memetik perkataan Al Hasan, menakal perkataan Al Hasan, zahabu dawa. Ini macam banyak ahli tafsir sebut, hilang cahayanya, pergi cahayanya. Maksudnya salah satu daripada apa yang berlaku pada hari kiamat tu tuan-tuan, apa antara yang berlaku pada hari kiamat itu ialah gelap. Matahari dah tak berfungsi, cahaya matahari dah tak ada, gelap gelita. Gelap gelita. Itu maksudnya. Kemudian Qurtubi menakal pula perkataan Abu Ubaidah. Qurtubi menakal perkataan Abu Ubaidah, kuwirat misla takwirul imamah. Kuwirat misla takwirul imamah. Kuwirat itu ialah sama macam menggulung serban, melipat serban, menggulung serban. Tulaffu, melipatnya, menggulungnya, digulung matahari itu. Fatumha, maka terhapuslah cahaya mataharinya. Itu perkataan Abu Ubaidah yang juga membawa maksud yang hampir sama dengan yang lain. Wa qala Rabi' bin Khusaim. Wa qala Rabi' bin Khusaim, berkata Ar-Rabi' bin Khusaim, apa dia kata? Dia kata kuwirat rumia biha. Kuwirat tu maksudnya ialah dihempaskan dengannya. Ini pula, dihempaskan. Jadi kalau kita ambil tafsiran ni pula, dia berlawanan lah dengan makna menyimpan tadi. Kalau dah hempas itu bukan simpan, kan? Kalau hempas itu dah bukan simpan. Tak apalah, kita terima je.
kuwirat rumiya biha, dihempas. Matahari itu dihempas. Kalau matahari itu dihempas, tuan-tuan, dahsyatlah lagi. Kerana kesan hempasan tu kena ke kita. Kena ke kita. Wa minhu, dan darinya kuwirat fatakawwar. Daripada perkataan kuwirat yang maksudnya dihempas ialah perkataan kawwar tu fatakawwara. Ai saqata, gugur, jatuh. Di sini diartikan pula makna kawwara kuwirat tadi ialah jatuh, gugur. Idza syamsu kuwirat, bila matahari itu dijatuhkan, apabila matahari itu digugurkan, boleh begitu. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu dijatuhkan, apabila matahari itu digugurkan, saqata. Ya, qultu, lalu aku berkata. Qurtubi pula. Ni memang perangai Qurtubi. Setelah dia petik pendapat orang lain, selepas dia petik pendapat orang lain, dia pun menyebut pendapat dia sendiri. Qultu, lalu aku berkata, aslu takwir, asal perkataan takwir ialah al-jam'u, iaitu mengumpulkan. Termasuklah makna mengepalkan, menggumpalkan. Ma'khuzun min karil imamah, yang diambil pada perkataan, daripada frasa karil imamah, ala ra'sihi yakura, iaitu perkataan karil imamah, iaitu perkataan tadilah menggulung serban. Perkataan takwir ini ada hubungan dengan perkataan menggulung serban. Wa Nabi Saleh, dan daripada Abi Saleh kuwirat nukisat. Abi Saleh pula sebagaimana dinakal oleh Qurtubi ini, dia mengertikan kuwirat dengan nukisat, iaitu dibolak-balikkan. Ya, matahari itu dibolak-balikkan, digoncang, digegarkan. Matahari itu digoncang, matahari itu digegarkan. Ya, matahari itu digoncang, matahari itu digegarkan. Tuan-tuan, ya. Itu dia. Baik. Baru 45 minit. Itu termasuk saya zikir tadi, ya. Kita ambillah sikit lagi, tapi tak dapat habislah ayat 2 ni. Kita masuk ayat 2, tapi tak dapat habislah. Saya jamin tak dapat habis, sebab panjang tafsir ayat 2 ni. Tapi tak apa, kita jangan buang masa. Sekurang-kurangnya sebahagian dari tafsir ayat 2 kita dah baca. Jadi berlaku penjimatan masa, jadi kita boleh bergerak laju sikit dalam membaca tafsiran surah At-Takwir ini. Ya, baik. Kita pergi kepada ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idzan nujumun kadarat. Wa idzan nujumun kadarat. Wa idzan nujumun kadarat. Ni ayat 2, tuan-tuan. Maka ya, ayat 2 ini ditafsirkan. Ada penafsir mengulas ayat 2 ini dengan katanya wa idzal kawakibi tasaqatat wa muhidawha. Ya. Dan apabila bintang-bintang, al-kawakib, dan apabila bintang-bintang tasaqatat, berguguran. Jadi inkadarat tu ialah berguguran. Makna di sini penafsir ini mengartikan inkadarat tu, ya, tuan-tuan boleh tengok kat Quran tu, tengok perkataan inkadarat tu. Oh, tak tengok Quran tadah telinga je, ya, tak buka Quran. Lain kali buka lah Quran, ya, kita mengaji tafsir, buka. Jadi setiap kali saya ulas ayat tertentu tu, tuan-tuan boleh tengok ayat tu, puan-puan boleh tengok. Jadi masuklah sikit, jelaslah sikit gambaran dia nanti, ya. Oh, tuan-tuan hafiz tak apa. Kalau hafiz tak payah tengok Quran, buka Quran, ya, tak apa, minta maaf, saya lupa. Tuan-tuan dan puan-puan semua hafiz dan hafizah. Jadi cuba tengok ayat Quran ayat 2 tu, perkataan inkar. Wa idzan nujumun kadarat. Jadi perkataan inkadarat itu di sini
ditafsirkan oleh penafsir ini dengan tasaqatat, gugur, jatuh. Jadi bila dikata wa idzal kawakib tasaqatat, apabila bintang-bintang itu berjatuhan, berguguran, wa muhidu dawaha, maka pergilah cahayanya, hilanglah cahaya bintang tu, hilanglah. Walaupun cahaya bintang tu tidaklah begitu terang ke atas, tidaklah begitu terkesan sangat atas muka bumi ini, tapi dia tetap hilang juga. Kerlipannya, gemerlapannya hilang, akan hilang pada hari kiamat. Maksudnya semua yang bercahaya akan hilang pada hari kiamat, tuan-tuan. Ya, semua yang bercahaya akan hilang. Kemudian penafsir yang kedua pula mengatakan wa idzan nujumu tanasarat, apabila bintang-bintang itu tanasarat, berserakan. Di sini penafsir menafsirkan inkadarat dengan tanasarat. Penafsir menafsirkan inkadarat itu dengan tanasarat, iaitu berserakan. Fazaba nuraha, maka hilanglah cahayanya. Kalau tadi inkadarat itu diartikan dengan berjatuhan, berguguran. Kalau sekarang inkadarat itu diartikan dengan berserakan. Jadi bolehlah ditafsirkan ayat ini dengan bila bintang-bintang itu berguguran, berjatuhan, atau bila bintang-bintang itu berserakan, bertebaran, bertaburan. Ya. Kemudian ada pula penafsir mengatakan ai taghayyarat, tergelincir. Ini pula penafsir yang menafsirkan inkadarat dengan tergelincir. Taghayyarat dengan tergelincir. Ya, tergelincir. Wa tasaqatat min aflakiha, dan dia pun lari, jatuh daripada falaknya, daripada orbitnya. Kalau bahasa fiqahnya, bahasa astronomi Islamnya, falaknya. Kalau bahasa sains dipanggil orbitnya. Ya, orbitnya. Kalau bahasa biasa dipanggil landasannya. Ya, larilah dia daripada landasannya. Ya, larilah dia daripada landasannya. Okey, baik. Okay, kita ambil satu lagi. Kita ambil satu lagi penafsiran, iaitu Imam Baghawi. Imam Baghawi kata apa kat sini, tuan-tuan? Dia kata aitana sarat minas samai wa tasaqatat 'ala al-ardi. Ya, iza nujum munqadara, itulah maksudnya lah, apabila bertaburan, berserakan bintang-bintang itu daripada langit dan dia berguguran jatuh ke atas bumi. Qala al-Kalbi, lalu Baghawi menyalin perkataan al-Kalbi wa Ata, dan Ata, tumtiru sama'u yawma idzin nujuman fala yabqa najmun illa waqa. Lalu pada waktu itu, waktu hari kiamat tu, bumi dihujani oleh bintang-bintang yang jatuh berguguran. Di dunia ni pun kita takut kalau meteor, orang panggil meteor, jatuh kat mana-mana kat bahagian bumi ni. Kita bimbang kalau meteor ni jatuh. Tapi setakat ni lah, wallahu alam, saya ingat saya lah hidup ni sejak kecil lagi. Ya, saya tak pernah dengar lah berita, tak pernah ingat pun dengar berita bahawa meteor bintang jatuh kat bandar tu, bandar ni, pekan tu, pekan ni, tak pernah lah. Ada dengar berita bintang meteor jatuh, tapi dia jatuh tempat yang tak ada penghuni, orang tinggal. Tu kerja siapa tu? Kerja Allah. Kalau Israel selalu tersalah tembak bom dia, kena sekolah, kena masjid, kena hospital, itu Israel. Allah subhanahu wa ta'ala, meteor dia tak pernah saya dengar lah bintang meteor jatuh, nak jatuh menimpa bandar tu, bandar ni, pekan tu, pekan. Dalam filem adalah, dalam filem ada.
Saya ingat saya lah, kalau ada tolong ingat, kalau ada dalam sejarah tolong beritahu saya, mesej saya, tolong ingatkan saya. Kerja Tuhan, kerja Tuhan, walaupun selalu juga bintang-bintang jatuh ke bumi, tapi tak pernah dia timpa rumah orang, sekolah apa semua, tak pernah. Lalu kata Al-Kalbi dan Atta di sini, antara apa yang berlaku pada hari kiamat, antara apa yang berlaku pada hari kiamat ialah bumi ini dihujani. Sebelum bumi betul-betul binasa, sebelum bumi betul-betul hancur, bumi ini akan dihujani oleh bintang-bintang yang banyak bertaburan di langit tu. Seketul bintang tu pun besar, tuan-tuan. Bayangkan seluruh bintang-bintang itu gugur menimpa ke atas muka bumi ini. Bayangkan. Dia kata apa? Tumtiru sama'u yawma idzin nujuman. Bumi ini dihujani oleh bintang-bintang. Fala yabqa, tak kekal satu bintang pun tak kekal di langit sana. Fala yabqa najmun, tak kekal pun satu bintang di langit sana. Illa waqa'a, melainkan semua bintang yang ada itu gugur pada hari kiamat nanti. Semua bintang yang ada gugur pada hari kiamat nanti. Semua bintang yang ada itu jatuh, terempas ke atas muka bumi ini, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, kita baliklah pada kesimpulan alimat nafsum ma ahdarat. Ayat 14 yang Tuhan nak ingatkan sebenarnya pada ayat 14. Bila berlaku hari kiamat nanti, matahari dah pecah, bintang dah berguguran, laut dah membuak, mendidih, binatang begitu begini, barulah kita terfikir alimat nafsum ma ahdarat. Alamak, banyak manalah amalan yang aku ada ni. Dah hari kiamat dah rupanya. Dah berlaku dah hari kiamat. Hari kiamat yang dijanjikan, yang kita dengar dalam kuliah ceramah, kita baca dalam buku, dalam kitab. Berlaku dah sekarang, berlaku dah hari ni. Tapi apakah amalan yang aku bawa? Cukupkah amalan yang aku bawa? Cukupkah amalan yang aku sediakan untuk ditimbang, dihitung, untuk menyelamatkan diri aku pada hari kiamat ini? Fikir-fikirkanlah, tuan-tuan, fikir-fikirkanlah, puan-puan. Adakah sehingga malam ini, banyak manakah bekalan yang telah kita sediakan untuk hari mati dan hari akhirat? Sehingga ketika untuk malam ini, di saat di malam ini, berapa bulan ni? Iaitu 5 Jun 10.36 ini. 10.36 pada 5 hari bulan Jun 2021 ini. Banyak mana dah amalan kita? Banyak mana dah bekalan kita? Banyak mana dah pahala-pahala kita yang kita sediakan untuk kita bawa mati dan ke hari akhirat nanti? Sedangkan kita tak tahu bila kita mati. Adik saya pun tiba-tiba mati je, tuan-tuan, tanpa ada apa-apa tanda. Saya ingat saya nak mati dah bulan Mei yang lalu di meja pembedahan. Tak mati-mati. Adik saya yang mati. Kawan-kawan kita yang kita tidak sangka yang mati. Maka kita pun tidak akan sangka bahawa kita akan mati bila-bila. Sudahkah? Fikirkan di saat ini, sekarang ni, fikir banyak mana dah. Jangan simpan sangat duit dalam bank tu. Jangan simpan sangat duit dalam bank tu. Kalau kita mati, duit kita kekal dalam bank, dia tak boleh tolong kita. Jangan simpan. Bantu. Sekarang ni kita nak tolong orang yang susah kerana COVID-19. Kita nak bantu Palestin, kita nak bantu macam-macam kesusahan orang, ramai. Bantu madrasah-madrasah, tahfiz-tahfiz yang terbengkalai, yang tak dapat, Tosa kata pembangunan tak dapat bergerak, perjalanan tahfiz pun tak dapat kerana COVID-19. Maka jangan simpan duit dalam bank. Kerana kalau kita mati, duit kita masih dalam bank, dia tak boleh menolong kita. Belanjakan, infakkan pada jalan Allah. Maka kalau kita terkejut pada hari kiamat nanti, sekurang-kurangnya kita lega dan redha, ataupun sekurang-kurangnya kita redha, sudah ada amalan kita, bekalan kita untuk kita bawa, untuk kita timbangkan pada hari kiamat nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, 58 minit termasuk zikir wirid saya tadi, untuk kita pada malam ni, insya-Allah. Jadi
Saya berhentilah setakat tu. Kita jumpa lagi, ya. Terima kasih pihak surau Al-Furqan Fasa 2 Puncak Alam. Terima kasih pengurusinya Tuan Haji Salim Takin, ya, dan seluruh ahli jawatan kuasa surau kerana sudi menjadi penganjur kepada kuliah live online pada malam ini. Semoga-moga Allah berkati Tuan Haji Salim Takinnya, ahli jawatan kuasa suraunya, jamaah suraunya, seluruh penduduk Fasa 2 Puncak Alam dan seluruh muslimin dan muslimat di seluruh negara dan tanah air, malah di seluruh dunia, insya-Allah. Kita jumpa lagi untuk menyambung, insya-Allah. Kita sambung nanti kat mana kita berhenti, kita sambung. Jadi saya berhenti dahulu setakat ini, tuan-tuan. Saya nak ucap terima kasih dulu. Saya nak ucap terima kasih dulu pada mana yang sempat lah, ya, Haji Muhammad Nazri, Juwani, Sujud Asman, Laksa, Kona, Langkawi, Mahiza Izzah Ahmad, sahabat saya ni, Muhammad Fadli, Abdul Kadir, siapa lagi yang saya belum sebut, Syamsiah Muhammad, Kak Nurmala, kakak ipar saya, ya. Terima kasih kerana bersama-sama saya sehingga kesan ini. Dia bertadi lagi, ya. Moga-moga anda semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan begitu juga, ya, terima kasih kepada saya tak dapat ambil daripada awal lah, ya. Air mata kasih Robia Taib, ya, air mata kasih, dan tak dapat pula saya tarik nama-nama ni, tak dapat tarik, minta maaf. Tapi pada dasarnya saya dah sebut tadi, semua yang bersama dalam pertemuan ini, ya, saya ucapkan terima kasih kerana bersama saya sejak tadi sehingga sekarang, ya. Kemudian ni ada satu lagi, tuan-tuan, saya cari kejap, ya. InsyaAllah kita jumpa lagi, kalau tak salah saya hari Selasa nanti, ya. Hari Selasa ada kuliah live online, itu anjuran surau Al-Muhajirin, ya. Anjuran surau Al-Muhajirin, Saujana Utama 3, tuan-tuan, ya. Anjuran saya akan cari pula satu surah lagi untuk saya beristiqamah dengan surah itu setiap kali buat, sebab surah itu pun nampak istiqamah. Jadi saya akan carilah satu surah untuk saya kekal dengan surah Al-Muhajirin ini, insya-Allah, tuan-tuan, ya. Untuk saya kekal dengan surah Al-Muhajirin ini, insya-Allah, tuan-tuan. Saya nak ucap terima kasih pada isteri saya yang turut menyebut, Zawji Wildani itu, ya. Juga kepada Salim Takin, ya, kepada saudara Salim Takin, dia mengadu terputus. Okey dah, ya. Salim Takin ni adalah pengurusi kepada surau Al-Furqan tadi, ya. Kemudian Yati Mukti, terima kasih Yati Mukti kerana ikut serta, ya, dan yang lain. Dan saya teringat tadi ada Haji Nazri, Nazri ngomong Johor tadi, cakap jauh dengan saya tadi, ya. Terima kasih kerana bersama-sama. Jadi sekian, semuanya sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum kita beri salam, kita sama-sama doa sikit, minta kita lepas selamat daripada COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada COVID-19, ya Allah. Bebaskanlah kami daripada COVID-19, ya Allah. Sembuhkanlah mereka-mereka yang telah terjangkiti oleh COVID-19, ya Allah. Peliharalah mereka-mereka yang belum terjangkiti oleh COVID-19, ya Allah. Yang telah terjangkiti oleh COVID-19, ya Allah, sembuhkanlah, ya Allah. Dan berilah mereka kekuatan selepas mereka sembuh. Semangat, pulihkanlah semangat mereka. Kerana aku lihat, ya Allah, ramai yang lemah semangat selepas sembuh daripada COVID-19. Berilah mereka semangat, ya Allah. Dan ya Allah, kepada mereka yang telah terkorban kerana COVID-19 ini, berkatilah mereka, ya Allah. Ya, rahmatilah mereka, ya Allah. Tempatkanlah mereka di kalangan orang-orang yang saleh dan orang-orang beriman. Yang lebih penting, ya Allah, jauhkan kami daripada COVID-19. Jauhkan kami, bebaskan kami daripada COVID-19. Selamatkan kami daripada COVID-19, ya Allah. Sekian. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.
Apa tutup?